Minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'mal nasir. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 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 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أسريت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأغرجت به إلى السماوات الأولى وعلى آله وصحبه خير الملا وعلى من اتبعهم بإحسان وأيقظ قلوب المسلمين ورد كيد أعدائك من اليهود المعتدين على بيت المقدس وقل لمن والأهم من أهل الشر في الأرض ودفع شرهم وضرهم عنا وأن أهل لا إله إلا الله وألهمنا رشدنا في كل حركة وسكون يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم inna minkum taqabbal karim. Waalaikumsalam warahmatullahi pada sahabat keluarga besar Gemah Iman ini. Minta maaf saya mengambil masa untuk sama-sama kita mengambil peluang. Pernah beramal bermaksud adalah dalam catatan amal kita pernah beramal bersama-sama dalam majlis ilmu ini pada petang Khamis ini. Alhamdulillah ala kulli ni'mah bi ni'mati tatimmus salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara makruh ketika mandi. Subhanallah. Tak habis lagi mandi kita ni. Ada pula perkara makruh ketika mandi. Macam manalah dalam kehidupan kita ni kan, tiba-tiba benda baik ni pun ada perkara yang dilarang. Maksudnya wajar ditinggalkan. Dilarang ni bukan maksudnya dia Allahumma salli ala Muhammad. Dia ada dua ni maksud makruh ini. Dan makruh ini Allahumma salli ala Muhammad, dia sama ada tidak disukai oleh Allah ataupun dia membawa dosa. Tapi dosa yang akan dihapuskan jika dia menyedarinya dan dia mengucapkan istighfar. Itu kelebihan makruh yang mudah untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi yang memberi salam keseluruhannya. Maka perkara-perkara makruh ketika mandi, terutamanya ketika mandi wajib, juga mandi sunat. Maksudnya mandi hari-hari kita itulah. Subhanallah. Yang sebelum ini kita cerita tentang Allahumma salli ala Muhammad, perkara-perkara cara yang disunatkan ketika mandi kan. Dan ini perkara makruh ketika mandi pula. Yang pertama, berlebihan dalam menggunakan air sebagaimana yang telah lalu ketika membicarakan perkara-perkara makruh ketika berwudu.
Hukumnya lebih kurang sama. Berlebihan ketika berwuduk pun makruh. Apatah lagi kalau berlebihan ketika mandi. Ya, sama, dikiaskan. Sama kan hukum dia. Ini kerana perkara tersebut berlawanan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Tapi zaman sekarang ni lagi banyak air guna, lagi seronok, lagi sejuk, lagi best lah. Tapi rupanya jangan berlebihan. Makruh hukumnya. Subhanallah. Ya, peganglah perkara tu. Berlebihan ni maksudnya, kalau boleh saya katakan lah, tak adalah sampai muka tangan kita biru. Itu bukan berlebihan. Itu dah terlalu lama. Berlebihan itu bukan berlebihan lagi. Itu menyebabkan kita, Allahumma salli ala Muhammad, bukan setakat berlebihan, malahan dia adalah perkara yang tidak sewajarnya apabila mandi tu berendam ke, pegang dalam bilik air terlalu lama. Sebab bilik air tu adalah tempat, bukan tempat manusia duduk. Kita cuma singgah aja kejap. Singgah kejap aja kerana ada keperluan kita. Jadi perbuatan Nabi SAW ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu wa radu'an, bahawa dia berkata adalah Nabi SAW dengan menggunakan air antara 1 gantang hingga 5 cupak dan berwuduk dengan 1 cupak. Cerita 1 cupak ni agak-agak saya sangka baiklah ibu-ibu fahamlah 1 cupak ni. Ada siapa yang nak saya explain tentang cupak tak? Kalau tak ada, maksudnya semua faham lah cupak tu InsyaAllah 1 cupak ni boleh dikategorikan sebagai, Allahumma salli ala Muhammad, liter saya guna liter cupak ni. Dia lebih kurang belum dapat 1 liter lah. Maksudnya dia adalah 1 cupak ni lebih kurang dalam, kalau ikut botol, yang ni adalah botol kecil ni adalah, subhanallah, sebab sebentar saya tengok. Tak jumpa pula lagi ni aku bila nak tengok, selalu macam nampak. 350 ml. 350 ml kali 2. Itu 1 cupak. Lebih kurang macam itu. Lebih kurang. 600 ml, 700 ml. Lebih kurang macam itu. Itu 1 cupak. Allahumma salli ala Muhammad. Maksudnya, disebutkan kat sini, Rasulullah SAW menggunakan air antara 1 gantang. Gantang ni pula, kalau istilah saya lah, orang Johor, orang Jawa, 1 gantang 12 cupak lah. Yang paling maksimum lah 12 cupak 1 gantang tu. Kalau tak silap saya lah 12 tin, 12 bekas kecil. Ibu-ibu kalau sukat beras guna apa Kan guna mangkuk kecil macam gini kan, lebih kurang. Semua kan. Dia memang dia sedia beli rice cooker pula, minta maaf. Rice cooker tu dia bagi cup kecil ni. Tapi orang Jawa dia pakai, orang Melayu Jawa dekat Johor ni dia pakai tin susu kecil. Tin susu. Tin susu. Kalau dekat Johor lah, saya tak tahu negeri lain. Sama lebih kurang kita je. Kadang orang dulu pakai tempurung kelapa tu, Ustazah, sukat sebelah tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang kecil lah. Dia lah besar sangat kan tempurung kelapa tu kan. Jadi itulah kiraan dia. Setiap tin susu FNN tak semestinya FNN lah. Okey, siap krimu manis tu guna comel kat saya ni. Siap bagi brand. Tak payah bagi brand sangat boleh, tapi itulah yang kita gunakan. Subhanallah. Dia tak kisahlah tin apa pun, tapi memanglah biasa tin susu tu kalau dulu kita memang guna FNN, tapi sekarang bukan FNN je, ada brand dia. Tapi memang biasa itulah istilah yang digunakan untuk senang faham. Subhanallah. Itulah betul lah yang ibu-ibu kongsi tu betul. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, antara 1 gantang hingga 5 cupak dan berwuduk dengan 1 cupak. Maksudnya 5 gantang tu adalah yang paling maksimum lah. Kan 5 gantang. Jadi paling sedikitnya adalah 5 cupak. Begitu. 5 cupak tu untuk mandi just nice lah. Maksudnya setengah baldi macam itulah. Lebih kurang. Tak adalah 1 baldi, setengah baldi lah. Sederhana. Satu bekas macam tu. Jadi ini adalah yang mengikut apa yang dilihat oleh sahabat. Adakah kita boleh lebihkan sedikit? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Melebihi daripada, tapi kalau pakai shower tu, memang tak boleh dah sukat lah tau. Sebab kita rasa seronok je air tu lalu kan. Masya Allah, tabarakallah. Maka sukat dia dengan waktu kita mandi. Cuba.
Maksudnya jangan, kalau selalu mandi agaknya setengah jam, wih lama tu. Mandi apa sampai setengah jam ni? Ada tak orang sampai setengah jam? Ada. Itu pun ada yang 45 minit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lama-lama. Paling tidak 5, kalau mandi biasa 5 hingga 7 minit, 10 minit tu kira paling maksimum lah. Siap kita pakai apa shampoo ke sabun apa semua dalam 7 hingga 10 minit selesai insya-Allah. Tapi kalau lama sikit mungkin agaknya 10 hingga 15 minit kalau mandi wajib sebab nak betul-betul membersihkan mana-mana yang sepatutnya dibersihkan. Okey. Jadi makruh kalau berlebihan. Dalil yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Jabir, tadi Sayyidina Anas, ni Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu wa radu'an. Dia telah ditanya tentang mandi lalu dia berkata, memadai bagi kamu menggunakan satu gantang air. Kata lelaki yang bertanya, ia tidak mencukupi. Jawab Sayyidina Jabir, segantang air itu adalah mencukupi untuk orang yang lebih banyak rambut daripada kamu dan lebih baik daripadamu, iaitu Nabi SAW. Bermaksud kita memang guna air ni memang betul-betul kita ratakan dan bersihkan macam itulah. Tapi kalau kita tak mampu untuk mengikuti keseluruhan apa yang Nabi buat, salah ke? Sebenarnya dia tidak menyalahi. Cuma 5 minit baru gosok gigi dan cuci muka. Ya Rob, betul ke tu? Lama sangat tu. Kurangkanlah waktu tu Kak sebab itu adalah dalam bilik air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Segerakan sikit pergerakan kita punya tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad supaya kita tidak berlama-lama di tempat tempat bermakna itu bukan tempat kita kan. Bermaksud sahabat ini rambutnya mesti sedikit. Rambut daripada kamu yang lebih banyak rambut daripada kamu. Kerana ada riwayat rambut Nabi ni ada waktunya dia panjang, ada waktunya dia pendek. Ada riwayat dalam Syama'il Muhammadiyah. Subhanallah. Itu adalah perkara yang makruh ketika mandi. Yang kedua, mandi di air yang bertakung. Ini satu perkara yang bukan sahaja kalaulah berlaku, dia bukan setakat mandi. Kadang-kadang kita letak tangan, letak kaki pun orang dah tak nak dah guna air tu. Allahu Akbar. Apatah lagi tiba-tiba kita masuk ke dalam tempat yang tidak bergerak airnya tu, bertekung. Contoh apa? Olah ke bekas air yang besar ke. Kecuali kalau memang kita nak mandi, minta maaf zaman sekarang kan moden, dia kan ada bathtub tu kan. Kalau ada bathtub tu memang dia seorang je tak apa. Jangan pula tiba-tiba lepas dia pakai waktu lepas ni orang lain boleh pakai lagi. Oh tidak, bukan macam tu. Orang takkan guna bekas kita mandi itulah. Maka sebab bathtub itu sebenarnya airnya kira tidak minta maaf, air yang tak bertakung. Tapi rupanya kat sini makruh mandi di air yang bertakung. Yang tak bertakung tadi tu ada cerita lain juga. Tapi saya silap sikitnya tu. Cuma nak cerita pasal air bertakung ini, ada cerita di mana bila air yang bertakung ini, bila ada orang nampak ada kita duduk dalam air dan dia masuk dekat air tu, subhanallah. Kemudian mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana ia harus dilakukan? Janganlah seorang kamu mandi pada air yang bertakung. Bertakung ni maksudnya dia tak bergerak kan? Betul tak? Ke yang bergerak? Tak bergerak kan? Betul tak? Yang saya cakap tadi tu. Betul kan saya? Betul. Okey. Dia tak bergerak, subhanallah. Hendaklah dia mengambil air tersebut dengan tangannya atau dengan bekas yang kecil. Kalau zaman sekarang kita ada, bahasa kita ni gayung lah. Bekas yang untuk menceduk tu. Subhanallah. Walillahilham. Subhanallah. Boleh Kak Amnira? Berpusing-pusing tu. Apa kata tutup dulu baru pusing kan? Sian pula orang tengok benda tu berpusing-pusing kan? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah sampai mana tu lah? Dah sampai mana? Saya masih kat Johor. Tak, yang mana satu tajuk saya dah terlepas. Okey, mandi di air yang tenang Bertakung mandi air yang tenang tu. Betul. Atas lagi sikit. Tenang. Ni Kata Nabi SAW dari riwayat Imam Hurairah ni tadi, janganlah kamu mandi dengan jangan cukuplah engkau mandi segantang air. Tapi yang keduanya tu, janganlah kamu mandi lagi bawah. Yang kedua dah Kak. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama dekat air saya. Boleh Janganlah kamu mandi pada air yang tenang ataupun air yang bertakung itu. La yatasilu ahadukum fil ma'il daim. Daim ni maksudnya dia tak bergerak. Wa huwa junubun. Kalau dia lagi-lagi mandi junub. Subhanallah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad.
Maka orang ramai bertanya, wahai Abu Hurairah, bagaimana sepatutnya dilakukan? Boleh mandi dekat bathtub, tapi lepas tu jangan bagi orang lain pakailah. Benda tu dibuanglah lepas kita pakai. Boleh, tak ada masalah. Benda tak ada masalah. Abu Hurairah menjawab lagi, ambil air dengan tangan atau bekas kecil beserta niat menceduk sekiranya air itu sedikit. Supaya tidak menjadi mustakmal disebabkan bersentuh dengan tangan. Atau ambil sedikit air daripada bekas sebelum berniat mengangkat janabah. Kalau ambil air itu untuk memulakan membersihkan tangan sebelum janabah, benda itu dibolehkan. Lepas tu barulah berniat membasuh tangan dan mengambil air seterusnya dengan tangan itu untuk mandi junub. Yang kali kedua tu. Baru niat guna tangan tu untuk mandi junub. Kali pertama tu takut bersentuh dengan tangan atau ambil sedikit air daripada bekas sebelum berniat mengangkat janabah tu. Kalau sengaja tidak ada niat untuk contohnya buat perkara yang sunat sebelum ni kita belajar apa, kita kena cuci tangan kita kan sebelum mandi kan. Itu kan sunat kan. Yang tu boleh disunatkan. Sebab kalau tak ada, cedok tadi tu lah, tak ada gayung. Sebab kita guna tangan saja. Contohnya lah. Tapi kalau ada gayung tak ada masalah lah. Cedok lah. Begitu saja. Hikmah larangan ini ialah jiwa manusia akan terasa jijik ataupun tidak menyukai untuk menggunakan air yang telah digunakan untuk mandi di dalamnya. Subhanallah. Atas sikit kak. Subhanallah. Di samping perbuatan tersebut menyebabkan air itu menjadi sia-sia kerana tidak lagi sesuai dibuat bersuci sekiranya kurang daripada qolah. Qolah tu qolah biasa. Tu kullah tu, dua kullah tu dia sebenarnya qolah tu pun sebenarnya daripada perkataan saya menyebutkan kullah ini adalah bekas kullah ni. Kerana telah jadi air mustakmal dengan perbuatan mandi tersebut. Kalau memasukkan tangan dengan kaki sekali, ambil pakai cedok lah. Orang ramai pada kebiasaannya memang sentiasa perlu menggunakan air tersebut. Disebabkan itu dilarang mandi di dalamnya, tetapi menggunakan gayung atau cedokkan itulah. Jadi orang lain juga boleh memakai air yang dalam kullah itu. Dua kullah, maksudnya dua kolah itulah dalam bahasa Melayunya. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab yang dalam saya punya dekat kita punya depan ni, physical punya kitab ni, dia sedikit lain. Dia sedikit dia punya elaboration dia lain sikit, tapi dia tak jauh beza lah. Dua kolah, perkataan kat sini disebut kullah. Kullah ini juga istilahnya kalau tak silap saya pun dia mirip-mirip, sebenarnya dia bukan bahasa Melayu pun kullah ni. Dua kolah. Tapi orang Melayu panggil dua kolah tu sebenarnya kita panggil apa kolah? Kolah jugalah. Apa kolah? Bahasa Melayu. Kolah lah. Saya panggil kolah. Kolah juga. Kolah juga, ya. Dua kullah. Maksudnya dia kalau ikut dalam kitab ni ada penambahan dia punya istilah tu. Kullah itu adalah dua bekas. Dua besen kalau kita guna, tapi besen yang ada ukuran dia yang kita dah belajar sebelum ni. Ukurannya lebih kurang setengah badan daripada manusia. Kalau kita 5 kaki, dia 2,5 kaki tu dikira kalau 1 2,5 kaki, 1 lagi 2,5 kaki, 2 kolah macam itulah. Itu kiraan yang sebelum ini kita pernah belajar cerita tentang 2 kolah. Ada dalam kitab ni. Subhanallah. Oleh itu syariat melarang daripada mandi di dalam tempat air yang tidak bergerak ini, yakni air yang bertakung, air yang dalam bekas terutamanya. Wallahu a'lam. Ada soalan yang ini? Okey, tak ada masalah insya-Allah. Kita sambung tajuk yang baru hari ini, bismillah, dalam bab tayammum. Apabila dah selesai berkaitan tentang mandi, hukum dan jenisnya, kita pindah pada satu bab yang cerita tayammum ini kalau ikutkan dia punya syariat ini juga hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntunglah. Subhanallah walillahil hamd. Kita mengetahui bahawa Allahumma salli ala Muhammad, wudu adalah syarat sah untuk setiap kali solat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan menanggungnya, yakni menanggung Al-Quran. Tetapi kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad, minta maaf, berwudu hanyalah boleh dilakukan dengan air sahaja. Tetapi manusia kadang-kadang terhalang daripada menggunakan air. Nya tu menggunakan air. Sama ada satu sebab tiada air,
Yang kedua, kedudukan air itu terlalu jauh boleh jadi, atau disebabkan ada penyakit yang menghalang daripada kena air. Bermaksud tidak semestinya nak tayamum ni kena tak ada air je. Rupanya ada lagi dua sebab yang besar berkaitan tentang syariat tayamum ini boleh kita apply ataupun amalkan ketika tak ada air. Ataupun kedudukan air itu sangat jauh. Jauhnya tu nanti dia ada kiraan. Nanti ibu mesti cakap, taklah jauh sangat. Tapi itu dikira jauh kalau tak ada air. Boleh tayamum. Kenapa tak nak tayamum? Sebab tak biasa. Kita dah biasa. Setakat 2 kilometer tu naik kereta berdesup je pada dapat. Ini kan cerita hukum. Cerita hukum dibolehkan bertayamum kalau nanti dia akan sebut kat sini lebih kurang 2,5 kilometer lebih kurang macam itulah. 2 kilometer ke atas sikit. Air tu jauh 2 kilometer je. 2 kilometer kalau daripada rumah masing-masing agaknya tak jauh sangat lah. Lagi-lagi ada kereta yang laju, motor pun laju, kenderaan yang laju, kemudian ada bekas yang boleh cari dan boleh dapat. Sebenarnya ia adalah satu rukhsah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh kerana sebab kita tak biasa amalkan ilmu yang kita belajar ni, jadi perkara tu menjadi sedikit bebanan lah. Sebab tak biasa, mana nak cari debu, mana nak sediakan, susahnya nak jadi. Kita rasa begitu. Jadi kita tengok, perkara apa yang boleh buat tayamum ni? Lepas ni, ibu-ibu mesti senang hati nak buat tayamum ni kalau tak jumpa air. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi bukan sengaja, kalau jumpa air, dah jumpa, maka tak boleh tayamum. Itu hukum dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh itu antara kemudahan dan toleransi Islam ataupun rukhsah dan keizinan yang diberikan oleh agama ini iaitu bertayamum dengan tanah yang suci sebagai ganti berwudu atau mandi dengan air. Tanah ni maksudnya debu tanah. Dalam kitab dia tulis tanah, sebenarnya debu tanah yang suci. Dan dalam kitab tu dia tulis tanah je, tapi sebenarnya debu tanah. Tanah yang suci sebagai ganti berwudu ataupun mandi dengan air sehingga manusia tidak terhalang daripada mendapat keberkatan daripada ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang perlu dan wajib dilakukan, terutamanya solat dan juga nak apa? Tawaf. Wuduk, solat dan tawaf je lah. Kalau kalau mushaf tu kalau nak pegang, kalau nak menanggung. Tapi kalau baca, itu masih lagi dibolehkan, diharuskan kalau tak ada wuduk. Tapi kalau kita nak baca pula, kita tak hafal Al-Quran. Kita kan orang biasa termasuk saya. Saya lebih lagi lah. Kan, saya kena buka Al-Quran. Tapi tak selalu juga buka Al-Quran. Kadang-kala, minta maaf, lebih selalu buka tafsir Al-Quran. Jadi pun ada rukhsah kat situ juga. Tetapi kalau untuk solat dengan tawaf, dia perlu ada wuduk. Kalau tak ada air, maka tayamum lah yang akan menggantikan air supaya tidak terhalang daripada melakukan ibadah solat dan tawaf itu. Dan secara umumnya pengertian tayamum ini pada bahasa Arab. Dari segi bahasa iaitu maksudnya qasad. Qasad iaitu tujuan. Dalam skrin tu dia tak tulis qasad, tapi dalam kitab ada. Tujuan tu maksudnya qasad. Qasad ni maksudnya kita benar-benar ada buat nak satu perkara yang tujuannya untuk mengharuskan solat dan tawaf. Kemudian manakala pada syarak ialah menyampaikan debu tanah yang suci itu ke muka dan kedua tangan dengan niat cara yang tertentu. Dan ini bila disebutkan begini, anggota tayamum hanya muka dan dua tangan dengan niat tayamum. Dan dalil pensyaratannya ada daripada Al-Quran dan juga dalil daripada sunnah Nabi SAW. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal qa'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban
famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Sadaqallahul azim. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali daripada tempat buang air, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, tak ada air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, yakni bersih, yakni debu tanah itu, dan sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. Dua je anggotanya, muka dan tangan. Al-Maidah ayat yang ke-6. Subhanallah. Manakala daripada hadis Nabi SAW, sabdaan Nabi SAW, وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلَّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ. Dan dijadikan kepada kita bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini keseluruhannya sebagai masjid. Maksudnya apa sebagai masjid? Kita boleh solat di mana-mana sahaja dengan syarat yang kita telah pelajari. Subhanallah. Syarat-syarat sah bagaimana kita nak solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kemudian, dan dijadikan tanahnya itu, waalaikumsalam, sahabat yang memberi salam keseluruhannya, untuk kita suci lagi menyucikan kalau tak ada air. Jika tidak, idza lam najidil ma, kalau tak ada air boleh tayamum. Subhanallah. Tak ada air, terutamanya lah ketiadaan air ini ada 3 kategori tadi yang disebutkan tadi tu. Bukan tak ada air, fizikal air je tak ada. Air tu ada tapi jauh. Air tu ada tapi tak boleh kena kita. Kita tak boleh kena air pada kita, menghalang daripada sebab sakit. Okey. Kemudian manusia memang tak boleh, Allahumma salli ala Muhammad, menggunakan air sebab memang betul-betul tak ada air. Contoh itulah. Memang contohnya, wala'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak diuji begitulah. Disebutkan sebagai kemarau. Jarang-jarang kalau dekat Nusantara ni kemarau. Alhamdulillah. Ala kulli ni'mah. Tapi pernah tak merasa kemarau? Adalah. Tapi itu pun masih ada bekalan air. Tapi kalau kemarau yang terlalu panjang sehingga menyebabkan bekalan air pun tak ada, susah untuk didapati, seperti mana sebab-sebab tayamum ini yang akan kita bincangkan selepas ini, ibu-ibu boleh berlapang dada dan bolehlah apply ataupun amalkan ilmu tayamum ini. Subhanallah. Okay? Antara sebab-sebab tayamum yang pertama, ketiadaan air sama ada secara hisi. Hisi iaitu zat air itu sendiri tidak kelihatan dan tak dapat dirasa. Kita tak jumpa air. Ibu-ibu sekarang dekat dalam rumah ada air tak? Ada. Pipe hidup tak? Ada. So memang tak boleh tayamum. Confirm. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jadi ibu-ibu kalau memang tak jumpa air, tak kelihatan, air tu pula tak boleh dipegang, tak ada rasa, tak boleh dirasa maksudnya, bukan rasa tu minum, maksudnya kita pegang, oh ni ada air macam tu kan contohnya. Atau seperti ketika di dalam musafir, dia tidak mendapati air atau ketiadaannya secara syar'i atau zat air itu ada kelihatan dan dapat dirasa tapi disebabkan oleh perkara tertentu, ia tidak boleh digunakan untuk bersuci seperti dia mempunyai air tetapi dia sangat berhajat untuk minumnya. Allahumma salli ala Muhammad. Aywa, mafi muskilah. Jadi ibu-ibu, dia ada air tapi tak boleh digunakan untuk bersuci. Yang lebih diperlukan adalah untuk minum supaya tidak mati. Contoh macam itulah. Ada ke orang sampai tak minum mati? Ada. Ada kes-kes begitu. Kalau kesnya begitu, kalau tak ada kes begitu, maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam, ibu-ibu kenalah. Allahumma salli ala Muhammad, betul-betul bila air itu berhajat untuk apa? Untuk kita hidup, untuk survival hidup, air itu lebih layak untuk diminum daripada berwuduk. Bermaksud kita boleh tayamum. Subhanallah. Walillahilham. Mafi muskilah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan.
Kak Jamaliah Abdul lah. Saya rasa Kak Jamaliah kena tutup kamera. Minta maaf Kak Jamaliah. Allah Muhammad. Saya tadi admin ada cakap kan, saya tolong cakapkan lah. Minta maaf. Ibu Kak yang dirahmati oleh Allah sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang adanya air ini disebabkan Allah memerintahkan falam tajidu ma'an fatayammamu. Tak ada air, tak boleh dipegang, tak boleh dilihat, tak boleh dirasa, memang tak ada langsung, maka layaklah dia untuk tayammum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini bermakna orang yang memerlukan air untuk diminum dan sebagainya sama keadaannya seperti tidak mempunyai air untuk bersuci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mafi muskilah. Okey Kak. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita mengambil panduan daripada ayat Al-Quran surah An-Nisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Al-Ma'idah ayat 6 ke surah Al-Ma'idah ke surah An-Nisa? Dalam surah An-Nisa ada juga ke? Cuba buka sekejap Al-Quran. Cuba saya tengok sekejap. Jadi yang sama atau yang berlainan sebentar? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya ambil masa sikit. Subhanallah, minta maaf. Betul. Dalam surah An-Nisa ayat 43 pun ada. Dalam surah Al-Ma'idah pun ada. Bawah sikit. Ada satu lagi ayat bawah. Cuba tengok. Bawah sikit. Slide agak. Ke tak ada? Oh, dia guna dalam slide tu dia tulis surah Al-Ma'idah. Tapi surah An-Nisa ayat 43 pun ada. Dua-dua ada Ustaz dalam buku. Dua-dua ada. Al-Ma'idah di atas. Surah An-Nisa di bawah sikit. Tapi sebab dalam kitab dengan skrin dia tak sama. Sebab dalam kitab dia tulis surah An-Nisa ayat 43. Tapi dalam skrin ni dia tulis surah Al-Ma'idah ayat 6. Betul lah, dua-dua ada. Tapi rasa bawah lagi kot ada surah Al-Ma'idah dalam slide. Mungkin. Bukan surah Al-Ma'idah, surah An-Nisa. Surah An-Nisa bawah lagi rasanya. Sebab dia bawa jarak dia jauh juga dengan dalam buku ni. Tak juga. Sebab dia dah masuk sebab tayamum ni sebenarnya. Tak ada. Maksudnya memang dia letak samalah yang dalam skrin tu. Tapi ada satu lagi ayat dalam surah An-Nisa ayat 43. Falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ayat 43 surah An-Nisa memang ada. Alhamdulillah. Jadi ini panduan lah sebab tiba-tiba ayatnya lebih kurang sama kan. Tapi rupanya dia ada dua dalil daripada surah yang berbeza. Dan ceritanya adalah hukumnya sama. Tak ada air, maka bertayamum lah kata Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, jarak tempat yang ada air itu jauh daripadanya. Apabila seseorang berada di tempat yang yang ada air itu melebihi 2 km ataupun air lebih daripada separuh farsah menyamai lebih 2,5 km. 2.5 km. Dia bolehlah bertayamum dan tidak wajib pergi ke tempat tersebut kerana menyusahkan. Kalau tak menyusahkan macam mana? Macam tadi yang kita sebutkan awal-awal tadi tu. Kalau 2 km agaknya ada tak paling dekat rumah ibu-ibu agaknya ada orang jual air. Contoh kedai runcit ke, minyak ke. Contoh macam tu kan. Ada tak? Boleh jadi ada yang ada, boleh jadi ada yang tak ada. Tapi zaman sekarang ni memang kehidupan kita ni nampak mudah. Jadi kalau boleh mendapatkan air tersebut dan tidak menyusahkan, maka tak boleh tayamum lah dengan kadar yang tu. Tapi kalau tak jumpa dalam kadar yang itu, dia boleh tayamum. Itu saja. Tak jadi masalah. Habis tu kalau dia boleh dapatkan semula, dia dapatkan dalam 2.5 km tu, 2.5 km tu, maka gunailah. Wuduk gunailah kalau boleh dapatkan. Kalau susah nak dapat, boleh tayamum. Tak ada kenderaan. Kita pun jangan cakap, kalau tak boleh dapat. Tak boleh cakap macam itu sebab setiap kehidupan manusia kan berbeza. Dia punya keadaan diri dan dia punya rezeki yang dia ada. Kita mungkin ada kenderaan yang baik. Kemudian ada tempat kita memang senang untuk menjumpai air itu dalam 2.5 km jarak tu macam pendek sangatlah kan. Maka berusaha untuk dapatkan air tu untuk orang yang boleh berusaha silakan. Maka tak bolehlah tayamum. Tapi kalau tak jumpa, maka dibolehkan untuk bertayamum dan tidak ada
Maksudnya dia tak ada kenderaan ke, susah nak capai, dia boleh bertayamum untuk alasan yang kedua ni, sebab yang kedua ni. Okey? Boleh tak ada masalah ni, boleh boleh faham kat situ insya-Allah. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan air. Dia terhalang daripada menggunakan air sama ada halangan yang nyata seperti ada air di tempat yang berhampiran. Tetapi tidak jauh daripada situ pula ada musuh yang ditakuti. Ataupun ada halangan syarak. Apakah halangan syarak itu? Halangan syar'i itu seperti bimbang dan takut berlaku penyakit atau bertambah lagi sakitnya atau lambat sembuh jika dia terkena air. Ini ada kaitannya nanti ada satu bab cerita yang kita dah belajar kalau tak silap saya sebelum ni lah. Yang cerita pasal kita pakai anduh tu ataupun luka. Ada kan, kita dah belajar kan? Ingat lagi tak? Memori tak berapa silam kita. Maksudnya amboi. Al-Jabair wal Asaid. Tajuk dia Al-Jabair wal Asaid. Ada ke admin kita tanya ni memang nak kena tanya banyak kali ni. Nak cubit jauh. Subhanallah. Maka ibu kita ada tajuk khusus bagaimana kalau kita tak mampu menyampaikan air. Tajuk tu lama walaupun sebenarnya tajuk tu pendek je. Tapi oleh kerana banyaknya masalah dalam bila orang sakit ni yang kena balut dengan simen ke balut dengan apa-apa yang perkara berkaitan dengan keselamatan ni. Maka perkara itu dibolehkan untuk bertayamum kalau balutan itu kena pada anggota yang sepatutnya tadi adalah anggota wudu. Allahumma salli ala Muhammad yang dibalut tu pada tangan ataupun muka yang berbalut. Sebab anggota tayamum ni cuma 2 je. Subhanallah walillahilham. Tetapi kalau dia anggota lain tak cedera macam mana kita bincangkan sebelum ni, maka tetap yang lain kena air, kena basuh dengan air. Yang kena tayamum adalah yang tadi itulah sebab tangan ni adalah anggota tayamum. Takut kena air nanti lambat sembuh. Jadi jangan kenakan air. Allahumma salli ala Muhammad. Apabila dia berada dalam keadaan sedemikian, maka dia boleh bertayamum dan dia tidak wajib menggunakan air. Subhanallah. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW tentang seorang yang mendapat luka di kepala dan meninggal dunia selepas dia mandi. Ini adalah pendapat daripada sebahagian para sahabat yang tidak bertanya kepada Nabi ketika itu. Innama kana yakfihi ayyatayammama aw ya'siba ala jurhih khirqatan thumma yamsah 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadih. Dia sepatutnya bertayamum saja dan membalut lukanya dengan kain. Maksudnya apa, dia nak mandi junub tu, lukanya kat atas kepala, maka muka dan kepala itu dia tak boleh kena air. Maka dia lalukan dengan debu tu. Walaupun sebenarnya yang luka itu bukan daripada anggota sepenuhnya untuk tayamum. Tapi sebab itu yang luka, maka kita gunakan untuk tayamum tu. Maka perkara lain kalau dia anggota wudu dan dia tak boleh kena air, dia boleh pakai tayamum. Itulah maksud daripada hadis ini. Tetapi yang lainnya kalau tak luka, yang lain mandilah. Yang luka tu je ditayamumkan. Bahasa nak mudah nak faham tu. Okay. Alright. Yang keempat, cuaca yang sangat sejuk hingga tidak sanggup menggunakan air dan tidak pula mampu memanaskannya. Tak ada bahasa kita mudah faham, tak ada water heater kat rumah. Allah Ustazah kat Malaysia ni tak perlu water heater. Contoh gitu kan. Tetapi orang yang ada hidup dalam negara 4 musim, dia perlukan. Sebab saya pernah merasai nikmat pinjaman Allah tu. Maksudnya terlalu sejuk. Tapi pada waktu itu ada pemanas juga. Kadang-kadang sebab kami ni duduk dulu adalah rumah-rumah yang dah kira lama jugalah. Tetapi pemanas tu tidak boleh diguna pakai secara berterusan. Kadang-kadang tak boleh guna pakai. Bila tak boleh guna pakai tu, tak boleh panaskan air tu. Air tu sejuk dia sampai kalau kena air, kita punya kulit dan badan kita tu akan rasa bukan menggigil saja lagi tapi dia akan sakit. Terlalu sejuk dia tu. Pernah rasa gitulah. Tapi tak adalah sampai sakit. Alhamdulillah masih lagi sihat.
Sampai kalau terasa sampai macam tu, maka boleh tayamum. Tapi kalau setakat sejuk, setakat gigil, kelabu-kelabu sikit tu tak berapa sangat lah. Tapi ada orang kalau kena air, dia sampai boleh terdiam, dia terkedu. Bahasanya terkedu tu macam, dia tak boleh kena air sikit pun, dia sakit. Jadi kita tak boleh, iya ke? Kita tak boleh cakap orang lain macam itu. Itu bahasa manusia yang boleh sampai ke tulang som-som tu, dalam sungguh tu. Tulang som-som Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sampai, dan yang rasa itu adalah diri kita. Bukan kita cakap, engkau sakit kan? Tak payahlah tayamum. Kita tak boleh buat keputusan untuk orang lain. Kita rasa benda tu menyakitkan, sejuk yang tidak boleh menggunakan air. Dan tak boleh memanaskannya. Subhanallah. Maka ia boleh bertayamum. Ada sahabat kakak ni dia sebut, betul Ustazah. Sebab dia duduk luar negara kat jadi kan. Bisa tulang kalau kena air tu. Sejuk sangat. Tapi Ustazah, jadi, mana nak cari debu tu apa dia? Mana nak cari debu? Kita belum ni. Ni baru cerita sebab dia lagi. Kita tengok syarat dia sekejap lagi. Laju sangat nak cari debu ni. Ada debu kat mana-mana ada. Nanti ibu-ibu mesti rasa macam, itu pun boleh jadi debu ke? Bukan suci dalam debu, tapi dia debu tu suci lah. InsyaAllah. Okay? Teringat pula lirik lagu tu. Subhanallah kan. Allahumma salli ala sayyidina. Moga-moga yang menyanyikan perkara itu dengan niat yang baik diberikan kebaikan oleh Allah. Kita Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dia berbuat demikian berdasarkan perbuatan Sayyidina Amr bin Al-As yang bertayamum disebabkan janabah kerana terlalu sejuk cuacanya. Subhanallah. Jadi orang Malaysia ada tak rasa cuaca sejuk pula sejuk ni? Tersasul saya. Kita tak ada lah kat Malaysia ni tak ada. Tapi one fine day, mana tahu ibu-ibu berjalan di negara yang mempunyai suhunya memang sejuk. Paling-paling tidak Bu pergi umrah dan ziarah. Sebab Mekah dengan Madinah adalah antara negara 4 musim walaupun tak ada salji. Tapi dekat Taif dah nak ada dah, memang ada pun sebenarnya sikit-sikit dah. Ya Allah ya Tuhan. Ini semua tanda-tanda besar akhir zaman ni. Jadi kita ini bila cerita tentang sebab ni, walau bagaimanapun, bawah sikit tu, Kak Amira dah naik sangat tu, ada satu kesimpulan yang besar. Walau bagaimanapun, orang yang bersolat dalam keadaan dia bertayamum, hendaklah mengqadaknya apabila ada air yang boleh digunakan. Jika muka dan tangan dia anggota tayamum, jadi kaki tidak tayamum kan? Sekejap, saya pula habis baca tu tiba-tiba hilang pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam. Bila kaki bersimen mandi wajib macam mana? Kena tayamum tak? Kalau kaki tu bersimen, dia lalu kena air je dekat simen tu. Dia kalau luka yang tidak boleh kena air. Tapi kalau dia bersimen, tapi dia ada air, dia kena lalukan air tu je dekat simen dia tu. Dekat pergelangan kaki ke bawah tu. Tapi kalau dia simen daripada lutut sampai rukbatain tu, buku lali tu, jadi kaki yang tak bersimen tu kena basuh lah. Kan? Sekarang ni kaki dari jarak mana? Jarak pula. Dia punya tu. Range mana kaki tu yang disebutkan Cik Som ni? Sebab kadang-kadang yang disimen tu bukan kaki juga. Yang disimen tu kadang-kadang betis. Ataupun bila disimen tu ada ujung jari yang terkeluar pula. Gitu kan. Itu pun kena diambil kira. Semua itu perlu diberitahu dengan jelas supaya boleh diberi jawapan. Dan macam mana nak ambil wuduk tu. Subhanallah. Okay? Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Jadi siapa yang bertayamum dalam keadaan ini semua perlu qada semula ketika boleh wuduk. Subhanallah. Walillahilham. Okay? Tak ada soalan boleh insyaAllah tak ada masalah insyaAllah. Tak sabar nak cek debu ni kan. Syarat-syarat tayamum. Yang pertama, nak tayamum mesti tahu masuk waktu.
Masuk waktu baru tayamum. Dia tak boleh tiba-tiba belum masuk waktu dah siap-siap tayamum. Kita kan nak bersedia nak semayang tak? Untuk tayamum ni tak. Untuk tayamum ni masuk waktu baru boleh tayamum. Masuk waktu terus tayamum. Kemudian mencari air selepas masuk waktu. Masuk waktu tu cari air dulu. Kalau tak jumpa air, macam tadi syarat-syarat yang 3 tadi tu, sebab-sebab yang 3 tadi tu, maka baru boleh tayamum. Subhanallah. Yang ketiga, ni dah jumpa debu ni, menggunakan debu tanah yang suci, yang tak ada kapur, tak ada tepung, dia tak bercampur. Ataupun kadang-kadang bercampur dengan serpihan-serpihan simen tanah tu, tak boleh. Next, yang keempat, tak ada najis. Debu tu tak ada najis. Dan ketika nak bertayamum tu, tahu kiblat sebelum bertayamum tu. Nak semayang ni, ready untuk semayang ni, tahu kiblatnya, nak menghadap kiblat kat mana. Ini dia syarat-syarat tayamum ni. Tapi pertama dah jumpa, kedua pun cari pun tak jumpa. Tak ada air maksudnya. Kemudian tanah yang berdebu dah ada. Kemudian yang keempat, menghilangkan najis, memang tak ada najis debu tu. InsyaAllah tanah yang berdebu tu. Kemudian tahu kiblat. Maka bolehlah semayang dengan tayamum tadi. Dan kalau tak tahu kiblat, dah cek-cek, tak ada apps pula, tak tahu lagi tanda kiblat tu kat mana, maka diharuskan untuk menghadap kiblat dan berniatkan kepada Kaabah walaupun tak tahu kiblat ni kat mana pada waktu itu. Itu tambahan menentukan kiblat tu. Okay? Itu tambahan penerangan. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dah lepas kita tengok. Zaman sekarang kalau tak tahu kiblat kita cari apa? Kita tengok bumbung pula. Kita tengok atas dulu. Kalau dekat hotel tu tak tahu, kita tengok atas dulu. Sebab dia kan ada anak panah menunjukkan kiblat kat mana. Dah tengok atas tak jumpa, pergi tengok dekat laci pula. Kalau pergi hotel ke pergi mana. Tapi kalau dekat hutan, so kita tengoklah cuaca. Tiba-tiba cuaca pula mendung, tak ada pula matahari. Cari, tak ada apps pula, tak ada line apa semua, tak ada. Kalau tak ada masa tu memang dah tak ada air, tak ada apa semua, kita dah nak bersedia tayamum, maka kita ijtihad. Kita nak menghadap ke mana? Ijtihad untuk kiblat menghadap Allah SWT. Walaupun tidak tahu kiblat yang secara realiti dalam kehidupan ni. Boleh, tak ada masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Menentukan kiblat sebelum bertayamum tu. Okay? Moga-moga kefahaman ini akan membuka jalan dan kita tak rasa susah hatilah kalau tak ada air nanti, ataupun air jauh, ataupun air tak boleh kena pada badan kita kerana sakit. Okay? Seterusnya rukun tayamum, ada 3 rukun niat, tempatnya adalah dalam hati. Sama macam kita berwuduk. Sebagaimana yang anda ketahui, oleh itu dia hendaklah berniat di dalam hati ketika perbuatan tayamum tersebut nak diangkat. Malah sunat melafazkannya. Sebelum nak sapu tu, lafazkan dulu. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat. Ataupun sahaja aku bertayamum untuk solat fardu. Ataupun solat sunat. Satu tayamum ini boleh satu fardu, satu sunat. Tu mengharuskan fardu, dia boleh melakukan beberapa amalan sunat yang lain bersama satu tayamum tu. Subhanallah. Okay? Dengan tayamum tu. Fardunya satu, sunatnya beberapa. Maksudnya kalau dia ba'diyah zuhur boleh 2 kali lah. Macam itulah. Lepas tu okey lah. Kalau nak sembahyang lagi kena tayamum lagi kalau tak ada air. Tapi kena cari boleh. Prosesnya sama. Kalau nak bertayamum lagi sekali. Dia punya syarat-syarat tayamum kat atas tu. Prosesnya sama. Yang kedua, rukun tayamum menyapu debu tanah tu ke muka. Menyapu muka dan kedua tangan hingga ke siku. 2 anggota ni. 2 kali tepukan. Malah sunat Allahumma salli ala Muhammad. Atas sikit Kak. Tangannya siku. Subhanallah. Dengan cara tapak tangan kiri menyapu tapak tangan kanan, tapak tangan kanan menyapu tangan kiri. Berdasarkan hadis Nabi SAW, daripada riwayat Imam Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa radu'an, at-tayammumu darbatan. At-tayammumu darbatan.
Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain. Cara bertayamum adalah dengan 2 kali tepukan. Sekali untuk muka dan sekali lagi untuk kedua-dua belah tangan sehingga ke siku. Jadi untuk lebih mudah, nanti admin bolehlah cari mana-mana video yang berkaitan dengan tayamum ni dan boleh tunjuk dengan sahabat-sahabat. Saya rasa ibu-ibu pun boleh cari sendiri insya-Allah. Dia tak bercanggah insya-Allah. Okey. Yang ketiga, rukun tayamum adalah tertib sebagaimana cara yang telah disebutkan di atas, kerana tayamum adalah ganti kepada wuduk dan tertib adalah satu rukun daripadanya sebagaimana yang telah kita ketahui semua. Oleh itu tertib pada penggantinya adalah lebih aula dan lebih utama disyaratkan. Tertibnya apa? Niat, kemudian menyapukan anggota tayamum itu. Wallahu a'lam. Jadi cerita tentang rukun tayamum ni dia ada 3. Subhanallah. Ada soalan? Tak ada. Petang ni subhanallah tenang-tenang je semua mendengar ni. Moga-moga seluruhnya memahami dan benar-benar jika diberi sedikit ujian tahu macam mana nak buat ni. Nanti jangan cari saya jangan cari saya dulu. Cari dulu admin Gemenur Iman sebab dah belajar bersama dengan mereka semua insya-Allah ya. Kalau macam tu kita sambung sikitlah berkaitan dengan sunat-sunat tayamum. Semua perkara yang pertama sunat wudu adalah ada pada sunat tayamum. Iaitu contohnya seperti membaca bismillah pada permulaan untuk memulakan tayamum sebelum kita nak berniat. Itu adalah sunat. Sebelum ni saya lumur debu pada simen kaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau simen kaki tu sebenarnya dia bukan kena debu. Yang kena debu ni kalau dia berbalut tangan dan mukanya itu. Dan yang luka dekat kepala yang Nabi tu. Yang Nabi sebutkan tentang sahabat tadi tu. Maka kaki tadi tu dia boleh sapu dengan bukan debu. Sebab anggota tayamum ini kecuali untuk mandi junub. Kalau dia memang tak boleh kena air semua. Tapi kalau simen tu dia boleh sapu air sedikit pada ujungnya. Maksud sapu tu masih perlu menggunakan air. Yang ditayamumkan adalah untuk permulaan wuduknya tu adalah tangan dan juga muka. Tapi kalau untuk mandi wajib dia tak boleh barulah dia tayamum semua. Lumur tu kalau dia mandi wajib. Ya kah? Ganti tayamum tu. Dekat pernah lumur semua ni masa bila pula ni mungkin dalam keadaan kurang sihat. Soalan. Tayamum nak gantikan contoh mandi wajib tu kan? Kita tayamum dulu ke atau tayamum last sekali? Sebelum mula kan kita nak mandi wajib tu tapi ada anggota yang tak boleh nak kena contoh kaki. So kita mulakan dengan tayamum dulu ke atau kita mandi dulu kawasan yang boleh kena air and then last nanti baru kita tayamum untuk menggantikan bahagian kaki yang tak boleh kena air tu. Sebenarnya macam tadi tu kalau dia bersimin. Kita berwuduk lepas tu kan? Okey, kalau dia bersimin sebenarnya dia tak perlu tayamum pun. Ini kalau memang betul dia punya simen, balutan dia semua ni memang tak boleh kena air. Baru tayamum. Yeah. Itu maksudnya. Baik. Dia bukan bila tiba simen tu kita tak boleh kan kita boleh sapukan sedikit sapu air. Faham. Sapu air atas simen tu lah. Tak boleh tayamum lah maksudnya. Baik. Ni sekarang bila air ni memang tak boleh kena dengan balutan tu sekalipun. Memang tak boleh. Dia macam tiba nanti tembus takut memang sakit. Kena kat bawah. Contoh kalau doktor cakap memang dia langsung tak boleh kena air. Baik. Begitu. Ataupun tangan kita ni anggota tayamum ni memang tak boleh kena air. Itu memang kena dalam. Tapi kalau mandi wajib keseluruhannya memang seluruhnya ni memang tak boleh kena air. Barulah di lumur tadi macam kakak tadi tu. Mandi wajib tadi tu. Doktor kata dia memang tak boleh kena air. Nanti kalau kena air dia sakit. Contoh je tu lah. Contoh gitu. Dia kena fahami perkara itu sebenarnya. Bukan dia sebahagian boleh kena air, lepas tu sebahagian lagi kena tayamum. Kecuali 2 anggota tayamum tadi itulah. Yang kalau untuk berwudu. Tapi kalau mandi wajib, dia memang tak boleh langsung kena air keseluruhan. Barulah dia bertayamum untuk menggantikan mandi wajib tadi itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, selesai kat situ Sunat berwudu sebahagiannya boleh digunakan ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bertayamum. Okey, dia mesti berturut-turut dalam sunat yang pertama tu. Kemudian yang kedua,
sunat membuka atau menceraikan jari. Kalau ketika mana kita nak sapu tu, kita kena ceraikan jari sikit. Kita jangan tutup macam ni, kita ceraikan sikit supaya selera debu yang lalu tu dia ada di sebelah-sebelah di antara keduanya itu akan dia betul boleh dilalukan seluruh anggota tayamum tu. Yang dua terutamanya Allahumma salli ala Muhammad, kecuali dia mandi wajib dan dia memang tak boleh kena semua air dan dia memang boleh melumurkan semua untuk mandi wajib. Sebab mandi wajib kena semua. Wuduk 2 je. Betul tak? Wuduk kita tak payah lumur semua. Wuduk lumur apa dia wuduk apa? Anggota tayamumnya 2 je. Ni selalu orang salah faham ni. Dia tayamum semua ditayamumkan semua dengan kaki-kaki dia sekali apa? Tidak. Kena faham perkara tu. Allah SWT Muhammad wuduk 2 anggotanya tadi tu. Tapi kalau mandi wajib kalau dia memang langsung semua tak boleh kena air. Begitu. Sebab mandi wajib kena basuh semua. Mandi wajib bukan tangan dengan tangan dengan muka je kan? Ya Ustazah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga semua juga diberi kefahaman. Sebab itu orang kadang-kadang malah nak fikir mudah-mudahan tak kena ujian tayamum. Boleh lah. Doa lah macam itu. Boleh juga minta dengan Allah. Mudah-mudahan kita tak perlulah. Tapi doalah untuk praktik ilmu. Kalau ditakdirkan ada ujian tidak ada air dalam kesakitan dan kemudian air itu tidak boleh didapat. Maksudnya dia tak boleh kena badan kita kerana ada kemudaratan ataupun ada musuh yang menjaga air itu. Subhanallah, dan kita tak boleh dapat. Maka bertayamum untuk solat. Kalau mandi wajib kenalah melumurkan seluruh badannya untuk menggantikan tayamum tu. Subhanallah walillahil hamd. Dan dia kena qada semula solatnya itu. Subhanallah. Yang ketiga, menipis atau mengurangkan. Menipis dan atau mengurangkan tu maksud macam mana? Kita letak tangan kita berdebu. Jadi tengok tangan saya ni, saya letakkan dekat tempat tayamum tu. Kemudian naik sikit pergi tempat lain. Macam mana kita belajar di sekolah. Kita ringankan sikit debu tu. Jangan tiba-tiba terus jadi terus sapu. Berdebu muka kita tu nanti. Kita ringankan sedikit. Dan dia tinggal baki-baki debu saja. Dan itulah yang dikira sebagai mengharuskan. Ataupun meniup tangan ni pun boleh juga. Nak gini pun boleh. Tiup pun boleh. Tak ada masalah. Itu sunnah. Tapi kalau nak buat terus, boleh juga. Tapi memang akan ada kesalahan. Nanti debu tu kena pada muka tu sikit. Tak ada masalah juga sebenarnya. Di mana dalil menunjukkan bahawa riwayat Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW bersabda, tak sikit kah? Allahumma salli ala Muhammad. Last ni sebelum saya tutup petang ni, Allahumma salli ala Muhammad. Di mana annahum tamsahu wa hum ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bis-sa'idi lis-salatil fajri fadarabu bi akfihimul sa'ida thumma masahu wujuhahum mashatan wahidatan thumma adu fadarabu bi akfahimus sa'id marratan ukhra famasahu bi aydihim kullaha ilal manaqib wal abati min butuni akufihim. Para sahabat bertayamum dengan tanah ketika mereka bersama Rasulullah SAW untuk mengerjakan solat subuh. Mereka menepukkan tangan ke atas tanah dan menyapukan ke muka sekali sapuan. Kemudian mereka menepuk tanah sekali lagi dan menyapu pula ke seluruh tangan hingga ke pangkal lengan. Menepuk tu maksudnya jangan terlalu kuat sangatlah. Tepuk pelan-pelan macam itu, lepas tu terus sapu. Tapi kalau untuk meringankan, meniup, itu hukumnya sunnah. Okey? Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya dah yang ketiga sepatutnya ni. Ini tapi yang atas tadi. Next akak dah lambat sikit ni. Saya dah habis sebenarnya. Tapi bendanya yang sama lah ni. Lebih kurang. Benda ni bawah. Dah habis dah. Okey. Tu yang innama yakfika an tasna'a hakadha fadaraba bikaffihi. Sama ayatnya dalam hadis yang atas tu. Darbatan alal ardi summa nafadahuma. Ini bukan tajuk tayamum ni Kak Mariam ni. Mandi wajib tak perlu masukkan air dalam telinga. Tutup je lah. Tak perlu. Mandi wajib, dia lalu kat luar telinga, bukan masukkan air dalam telinga. Tak perlu. Dia cuma kena bersihkan ni cuping telinga tu je. Untuk bersih lalukan air untuk seluruh rata tu. Dia tak perlu masuk air. Okey? Mafi muskilah. Kak payah. Telinga tak perlu ditayamumkan macam mana nak tayamumkan telinga. Tak ada. Telinga bukan dalam rangka
muka atau wajah antara dua anggota tayamum itu. Tapi kalau untuk mandi wajib, dia cuma dilalukan saja. Lalukan je, dia tak perlu, air tu tak perlu sampai masuk sampai telinga. Tapi lalukanlah air tu, gunakan jari jemari seperti mana kita buat perkara sunat. Ketika membasuh wuduk tu, telinga kita kan guna jari untuk dilalukan seluruh cuping telinga kita luar dan dalam. Gitu je. Sama. Wallahualam. Ada soalan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Nak tanya yang kodo tu masa dah ada air lah. Sorry? Minta maaf? Yang kita nak kodo balik tu. Masa Kodok. kodo. Kodok. Banyak hari banyak ni lah. Kalau tayamumnya banyak hari, kira lah. Oh. Kalau tak ada airnya banyak hari, kira lah tu yang akan kena kodok. Macam tu. Ya, baik. Terima kasih. Ini juga dikira sebagai yang kalau kebanyakan masyarakat ni sebut apa? Solat hormat waktu. Telinga untuk wuduk sunat saja. Betul, bukan wajib. Wallahualam. Ada soalan lain? So, kalau nak sambung lagi 3 tajuk ni dia panjang lagi. Dia perlukan satu lagi sesi untuk menerangkan. Cuma satu tadi tanya debu nak cari kat mana. Sekarang ada orang jual debu. Kalau tak ada debu, ibu-ibu ada cushion kat rumah. Kamu tepuk je, ibu-ibu tepuk je cushion tu, kalau ada debu tu itu boleh digunakan pakai. Dinding pun boleh. Dinding ni. Kadang-kadang ada debu. Dia keluar debu tu dia boleh pakai. Boleh untuk jadikan tayamum. Tu. Antara. Kalau tak yakin dengan debu dekat cushion dengan dinding ataupun mana-mana contoh, ada satu Atas contoh. lemari. Saya? Atas lemari. Atas lemari tu bukan debu. Itu habuk. Lain. Abu. Tak ada. Ini yang saya cakap ni cushion atau bantal lah. Bantal kita. Okay, saya ada satu bantal ni. Cuba ibu-ibu kalau betul-betul ibu tak pernah, maksudnya bukanlah tak pernah bersihkan. Maksudnya tepuk betul-betul dia akan keluar. Ada debu. Debu tu boleh digunakan. Tapi tak berapa nampaklah debu saya ni, alhamdulillah. Contohlah. Tapi kalau cushion tempat kita tinggal duduk, yang kita duduk tu, boleh. Dia Ustazah, saya. sekarang ni dah ada jual debu untuk tayamum. Itulah saya cakap tadi, sekarang. boleh beli. Boleh beli. Boleh. InsyaAllah. Bantal saya comel-comel semua. Bantal je comel. Saya biasa je. Okay. Lain? Ada soalan lain? Selingan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Assalamualaikum. Wassalam je Kak Mus. Rupanya betul apa yang Ustazah cakap. Kalau kita jemur bantal, apa tu yang gunakan apa Ustazah? Kabu Kalau kita jemur kat tingkat panas, bila kita nak angkat kita buat tepuk macam tu, itu pun boleh. Ya, itu boleh buat tayamum. Okey. Faham. Terima kasih. Sama. Wallahualam. Ada soalan lain? Tak ada? Kalau tak ada, saya minta izin untuk tawakufkanlah. Kalau nak cuci najis macam mana? Maksudnya Kak Rohana? Kalau kita air tak ada, kita nak bertayamum, nak ambil tayamum dan nak solat. Kita nak cuci macam kita buang air kecil ke, macam mana tu nak cuci dia? Kita buang air kecil. Yang nanti boleh guna tu, yang kita belajar menggunakan perkara yang kesat tu, batu ataupun untuk bersihkan kalau tak ada air. Terima kasih. Wallahualam. Yang lain? Tak ada Kalau tak ada, saya tawakufkan untuk petang ini. Moga-moga ada ilmu yang boleh diamalkan dan difahami. Moga Allah memberikan petunjuk bagaimana kita belajar ini. Paling tidak jikalah ditakdirkan kita diberikan ujian oleh Allah SWT dan kita dah ada ilmu ini dan kita boleh praktik ilmu ini. InsyaAllah mengikut sunnah Nabi SAW. Saya serahkan kembali lah kepada admin untuk majlis ilmu petang ini. Silakan. Fadhali. Alhamdulillah. Barakallah.
Barakallahu fikum, jazakumullah. Barikillah. Iya perempuan lagi nih. Barikillah. Barakatillah. Maaf. Barikillah. 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 Tenang-tenang enggak? Barikillah. Saya barikillah. Kita guna istilah yang betul lah. Walaupun sebenarnya tak kisah pun. Guna barakallah tu boleh je. Okey, silakan Kak. Minta maaf. Saya mengganggu, minta maaf. Wah, terus dia pula ni. Allah SWT Muhammad. Lain merah hang bunda. Alah, kena bantu Kak Amira lah bunda. Bunda tu. Dia punya line tak. Allahu Akbar. Suara Kak Amira putus-putus. Okey, sekejap. Okey. Alhamdulillah. Ke kita nak tawakufkan saja? Saya bantu. Alhamdulillah. Sama-sama. Mohon maaf. Khair. Silakan Kak. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jazakillah khairan jazak Ustazah di atas perkongsian hari ini. Masya Allah, hari ini perkara-perkara makruh ketika mandi dan kita dah masuk bab tayamum. Masya Allah, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan ibadah kita, dalam urusan agama kita. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Amin. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman. Terima kasih kepada sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Salah sikit je bahan. Silakan. Kuliah maghrib kita hari ini bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan bacaan surah Al-Mulk bersama dengan Al-Fadil Meja Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz pada pukul 8 malam. Kita tiada kuliah Isyak hari ini, insya-Allah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang daripada Allah, tidak baik dan kelemahan daripada saya sendiri. Mohon maaf tadi saya terlambat. Bunda Nur tolong bukakan kuliah kita hari ini. Alhamdulillah. Bagi menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan surat Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا يا الله. ربنا تقبل منا يا رحمن يا ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وحاجاتنا وتوبتنا وأعمالنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتعاملنا وقراءتنا وتجمعنا برحمتك يا أرحم الراحمين إنك السميع الدعاء. اللهم جمعنا هذا الجمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمحسننا لمقصرنا لعاملنا لوجهك الكريم يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا من امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك ربك رب العزه عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal karim.